Suruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang Nabi. Pakcik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika salat. Baginda yang menulis satu watikan mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasihi sekalian. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah bertemu dengan Ustaz pada pelajaran kali ini dalam bidang sirah, iaitu bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. InsyaAllah pada tajuk bahagian yang pertama ini kita akan membincangkan beberapa perkara berkenaan dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang agung. Anda boleh buka buku teks, buka surat 150 untuk merujuk tajuk ini. Baik, kita lihat pada perkara yang pertama di dalam tajuk ini, iaitu yang berkaitan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi murid-murid telah melihat sedikit sedutan daripada filem The Last Prophet yang bermaksud Nabi ataupun Rasul yang terakhir. Filem Nabi ataupun Rasul yang terakhir. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam buku teks ini apa yang disebutkan. Yang pertamanya ialah Nabi itu seorang yang amanah dan juga menempati masa. Seterusnya, Nabi menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan dengan manusia. Apalagi kepribadian Nabi? Menjaga tutur kata dan adab sopan. Seterusnya, Nabi itu kuat beribadah. Kemudian, Nabi adalah seorang yang bertanggungjawab dan menghormati orang lain. Seterusnya, Nabi suka membantu dan Nabi menghindari daripada perkara yang sia-sia. Seterusnya, Nabi adalah seorang penyayang dan Nabi juga adalah seorang yang rendah diri. Kemudian, Nabi adalah seorang yang mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Seterusnya, Nabi adalah orang yang sabar dan sentiasa bercakap benar. Dan akhir sekali, Nabi itu suka bersedekah, tenang dan seorang yang pemaaf. Inilah murid-murid sekalian, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya ialah apa yang kamu lihat dalam buku teks kamu dan juga di skrin kamu sekarang ini. Seterusnya, kita lihat muka surat. Seterusnya berkenaan dengan pengertian pemimpin. Apa itu pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Organisasi ini ialah perkumpulan, sama ada keluarga ataupun persatuan ataupun negara, itu semuanya merujuk kepada organisasi kerana ia perkumpulan sesuatu ataupun perkumpulan orang yang sekumpulan orang. Kalau satu orang saja dia tidak boleh jadi organisasi, dia mesti lebih daripada seorang, maka dia menjadi organisasi. Dan di antara kumpulan itu ada seorang pemimpin, maka pemimpin itu adalah orang yang bertanggungjawab menerajui sebagai ketua terhadap organisasi itu. Kemudian, mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam? Kalau murid-murid lihat berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditayangkan tadi, betapa hebatnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak
yang sangat agung daripada sekalian manusia di alam ini. Masya Allah. Baiklah, kita lihat pula peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Kita lihat perbualan antara 4 orang murid yang sedang duduk di bawah pokok ini. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda iaitu Nabi Muhammad SAW mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Kedua, Nabi Muhammad SAW juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu dan bergurau ada didikannya. Ya, walaupun Nabi itu bergurau senda ataupun kita kata di sini buat lawak, kita bilang buat lawak kan, tetapi dalam gurauan Nabi itu ia mempunyai didikan. Dan yang ketiga, subhanallah, hebatnya Nabi Muhammad SAW kita. Mari kita amalkan salawat sebagai tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Murid-murid tahukah, ini soalan Ustaz, murid-murid tahukah apa salawat ke atas Nabi Muhammad SAW? Ya betul, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu adalah salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey, apa pula peranan Nabi seterusnya? Kita lihat Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat. Yang pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Kedua, menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Yang kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Dan yang ketujuh, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Ini adalah peranan Nabi sebagai pemimpin masyarakat. Baiklah, seterusnya murid-murid sekalian, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Yang pertama, Nabi menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Yang kedua, merancang strategi peperangan. Ya, ada 4 peperangan yang besar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Contohnya peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Tabuk dan juga peperangan Khandaq. Ini adalah peperangan yang besar pada zaman Nabi. Yang ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Kalau murid-murid masih ingat, antara salah satu daripada sifat Nabi Muhammad SAW itu ialah fatanah, iaitu bijaksana. Dan yang keempat, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Okay, ini adalah peranan Nabi sebagai ketua tentera. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Yang pertama, Nabi menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Dan yang ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Murid-murid sekalian, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini ialah Nabi Muhammad SAW akan menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan juga menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan juga petunjuk untuk menjatuhkan hukuman. Oleh itu, apa sahaja hukuman yang dijatuhkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan adil dan juga saksama dan juga tanpa pilih kasih, sama ada yang terlibat itu adalah keluarga ataupun orang lain. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW sebagai perancang ekonomi negara. Yang pertama, Nabi menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah. Jahiliyah ini ialah zaman sebelum kedatangannya Islam. Yang kedua, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Dan yang ketiga, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Ya, tidak semua orang wajib keluarkan zakat, hanya mereka yang cukup syarat sahaja
wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak. Dan yang kelima, membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Yang murid-murid sekalian, itulah dia, riba, rasuah dan penipuan ini adalah segala bentuk yang berasal daripada zaman jahiliyah. Oleh itu, Nabi hapuskan semua bentuk-bentuk penindasan riba, rasuah dan penipuan ini dan mewujudkan ekonomi Islam yang adil. Alhamdulillah, murid-murid sekalian, itutah tadi perkara yang sempat kita bincangkan dalam tajuk ini, Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung. Insya-Allah dalam tugasan ini, aktiviti bertulis, ada beberapa soalan yang telah Ustaz sediakan. Yang pertamanya ialah, apakah dia pengertian pemimpin? Tadi Ustaz telah jelaskan berkenaan dengan pengertian pemimpin. Dan yang kedua, bagaimana peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim? Murid-murid boleh rujuk soalan ini, jawapannya dalam buku teks masing-masing ataupun melihat video Ustaz ini berkenaan dengan pengertian pemimpin dan juga peranan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Setelah selesai tugasan aktiviti bertulis ini, hantar kepada Ustaz supaya Ustaz dapat membuat simakan dan juga membuat penilaian terhadap tugasan yang telah murid-murid siapkan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sehingga kita bertemu lagi pada pelajaran akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.